Sayur ini begini saja, tidak perlu papan pemeras. Oke guys, seterusnya kita akan mencelur sayur bunga betik kita. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan teknik untuk mendapatkan sayur betik yang kurang pahit. Oke kawan-kawan, ini sayur betik yang kita petik tadi bersama dengan daun dan juga tulangnya. Ini dia yang sudah diiris nipis-nipis. Untuk pengetahuan rekan-rekan yang tidak pernah makan sayur betik bersama dengan bunga betik ini, rasa pahitnya tidak jauh beza dengan rasa pahit pria. Cuma yang berbeza, buah pria tidak perlu dicelur seperti kita mencelur bunga betik dan pucuk betik muda ini. Oke kawan-kawan, teknik yang saya maksudkan tadi untuk mengurangkan rasa pahit, selain daripada mencelur bunga betik dan daun betik ini, adalah kita mencampurkan pucuk betik dan bunga betik ini dengan pucuk muda ubi kayu. Ini dia pucuk muda ubi kayu yang sudah diambil, dan kita akan melakukan proses mencelur kedua-dua sayur ini untuk mengurangkan rasa pahit. Oke, pertama sekali kita masukkan dahulu bunga betik bersama dengan pucuk-pucuknya. Ini kawan-kawan. Seterusnya kita akan tenggelamkan pucuk betik ini terlebih dahulu seperti ini. Oke kawan-kawan, boleh nampak pucuk betik sudah mulai layur, dan kita boleh masukkan pucuk ubi kayu di tempat yang sama. Oke, untuk mendapatkan sayur betik ataupun bunga betik yang cantik ataupun memang bagus, kita kena didihkan dahulu air. Lepas air mendidih, barulah kita boleh masukkan sayur yang hendak dicelur ini, terutama sekali bunga betik, pucuk betik, dan juga pucuk ubi kayu. Ini penting untuk mengelakkan sayur betik kita ataupun pucuk ubi kayu kita akan menjadi kuning. Apabila dia menjadi kuning, maknanya layuran kita tidak berapa baik ataupun tidak berapa sempurna lah kawan-kawan. Oke, satu lagi perkara yang paling penting untuk masak sayur kampung ini, kaidah penting ataupun proses penting yang perlu dilakukan adalah mencelur. Peringkat mencelur kita tidak boleh abaikan kawan-kawan, sebab diyakini kedua-dua jenis sayuran ini
yaitu betik dengan pucuk ubi kayu ini mempunyai kandungan sejenis bahan kimia yang tidak berapa baik untuk badan, dan dia hanya boleh dimusnahkan melalui celuran. Itulah sebabnya kita kena celur kedua-dua jenis campuran sayur ini. Kita tunggu sehingga betul-betul layu, tapi jangan sampai terlalu layu lah, sebab kalau dia terlalu layu kita masak nanti tidak berapa bagus, sebab dia akan boleh jadi lecak. Oke, kawan-kawan boleh lihat, ini dia campuran bunga betik, pucuk betik muda, dan juga pucuk ubi kayu muda. Biasanya ada juga yang suka masak sayur betik tanpa campuran pucuk ubi kayu lah, tapi kalau saya kawan-kawan, saya lebih suka ada campuran pucuk ubi kayu, sebab anak-anak saya tidak berapa tahan makan ataupun tidak berapa tahan dengan rasa pahit bunga betik dan pucuk betik sekiranya saya tidak campur dengan pucuk ubi kayu. Kita kena tenggelamkan mana-mana bahagian yang tidak kena dengan air, agar sayur kita dilayur dengan rata. Oke kawan-kawan, selepas kita celur tadi, kita kena bersihkan sayur yang kita celur tadi, yaitu pucuk ubi kayu, pucuk betik, dan bunga betik tadi. Kemudian kita perah sehingga menjadi seperti ini. Tujuannya kawan-kawan untuk kita membuang rasa pahit yang berwarna kehijauan. Selepas itu kawan-kawan, kita akan potong gumpalan sayur tadi yang kita celur menjadi seperti yang Anda lihat ini. Oke, senang saja kawan-kawan. Kita boleh gunakan juga papan pemotong, tapi kalau macam saya ini, orang kampung biasa potong sayur ini begini sahaja, tidak perlu papan pemotong bawang lah yang biasa digunakan dan biasa kita nampak. Begini sahaja kita iris kecil-kecil, tujuannya untuk memudahkan kita makan nanti, sebab dia tidak panjang-panjang seperti yang Anda lihat semasa memutik tadi lah sebelum dicelur. Begini sahaja kawan-kawan, dan sayur ini sedia untuk kita tumis ataupun kita masak.